daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata dia daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata Nabi, inna 'izamal jaza ma'a 'izamil bala. Nabi kata besar ataupun tidak pahala yang satu-satu orang itu nak dapat bergantung kepada besar ataupun tidak ujian yang menimpa dia. Nabi kata nak tahu sama ada kita dapat pahala tu besar ataupun kecil, tengok ujian Allah dekat kita. Lagi besar ujian Allah bagi dan kita sabar, lagi besar pahala. Wa inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum. Nabi kata Allah Subhanahu wa taala apabila dia sayang satu-satu kaum ataupun dalam konteks orang perseorangan, Allah Subhanahu wa taala apabila dia sayang satu-satu orang, ibtalahum, Tuhan akan tes, Tuhan akan uji mereka. Faman radiya falahur ridha. Nabi kata siapa yang Allah tes dia, Allah uji dia, Allah kenakan bala kepada dia dan dia redha, falahur ridha, maka redha Allah dapat ke dia. Wa man sakhita, Nabi kata barang siapa yang apabila Allah tes dia, Allah uji dia, Allah bawa mai satu bala kena dekat dia, dia jadi marah-marah, falahus sakhat, maka baginya murka Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, daripada hadis ini dapat kita faham bahawa tidak ada seorang pun daripada kita yang boleh hidup atas dunia ni sampai hari mati kita tanpa kita kena tes dengan Tuhan. Cuma tes ataupun ujian Tuhan dekat kita ni besar atau kecil. Cuma tes ataupun ujian yang Allah Subhanahu wa taala buat mai dekat kita ni dalam bentuk nikmat ataupun dalam bentuk sakit. Ada orang Allah Subhanahu wa taala tes dia dengan sakit, dia tahan. Allah twist tes tu daripada sakit kepada nikmat, dia kalah. Dan manusia bila Allah tes dia dengan kesusahan, dengan kesakitan, dengan kepayahan hidup, dia boleh bertahan. Tapi Allah twist, Allah ubah ujian itu dengan ujian nikmat, dia rebah. Masing-masing manusia dengan masing-masing daya tahan. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah bagi dekat kita ketahanan. Mailah ujian dalam bentuk sakit pun kita tahan, Allah bawa mailah ujian dalam bentuk nikmat pun kita tahan. Ke mana pusing pun kita dengan Islam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam surah Al-Ankabut ayat 1 sampai 3 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Allah mulakan surah Al-Ankabut ini dengan 3 huruf yang Allah saja tahu apa makna dia. Alif, Lam, Mim. Allah kata ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Tuhan kata adakah manusia dia rasa bila dia kata amanna, kami beriman kepada Allah, maka dia sudah selamat, dia akan ditinggalkan tanpa diuji. Tuhan tanya dalam ayat tu, adakah apabila seseorang manusia tu kata amanna ataupun amantu billah, aku beriman dengan Allah, bila kita declare, kata kita jadi orang Islam, kita beriman kepada Allah, adakah kita sudah selamat? Selamat dalam maksud kata Allah tak kacau kita dah, Allah tak test kita dah, Allah tak uji kita dah. Pasal apa? Pasal kita declare kita Islam. Adakah macam tu? Walaqad fatanna alladhina min qablihim. Tuhan kata sedangkan kami sudah uji ramai orang sebelum daripada mereka.
Daripada zaman Adam alaihi salam, anak dia Habil dengan Qabil kena test. Mai zaman Nabi Allah Nuh alaihi salam, Nabi Nuh sendiri Allah test isteri dengan anak tak mau ikut dia. Mai zaman Nabi semua sampailah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siri ujian Allah ini non-stop, tak berhenti. Cuma dalam siri ujian Allah ini ada yang lepas, ada yang luluh, ada yang sangkut, ada yang gagal. Lagi kita mengaku kata kita beriman kepada Allah, lagi kita tunjuk kata kita nak stick, kita nak berpegang kepada Islam, lagi kuat ujian nanti mai. Pasal apa? Pasal Allah dah kata dia nak bagi pahala berdasarkan kepada besar kecil ujian yang mai. Lagi besar mai, lagi kita tahan, lagi besar pahala yang Allah janjikan. Tuhan kata lagi dalam ayat tu, fala ya'lamannallahu allazina sadaqu. Bila kami buat mai test, bila kami buat mai ujian, bila kami buat mai satu benda untuk nak tengok hampa boleh tahan ke tak boleh tahan, pada ketika itu kami kenai allazina sadaqu, orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah. Berapa ramai manusia dalam dunia ni cakap derah, cakap kuat, nampaknya macam dia kebal, macam dia tahan, dan Allah test dia. Allah test dengan siri-siri kesakitan, ternyata dia tahan. Allah kalih bagi kesenangan, gugur dia di dalam perjuangan itu. Rupanya ini sunnatullah, ini sudah jadi peraturan Allah, dan Allah sebut benda ni dalam Quran. Kami sudah uji mereka yang sebelum mereka, fala ya'lamannallahu allazina sadaqu. Bila kami tes, kami kenal siapa yang betul-betul beriman. Wala ya'lamannal kazibin, dan kami kenal kaki drama, kaki sandiwara. Kami kenal kaki penipu. Dia portray diri dia, dia tunjuk diri dia kepada orang ramai, konon-kononnya dia pejuang. Dia tunjuk kepada orang ramai, konon-kononnya dia tahan. Dia tunjuk kepada orang ramai, konon-kononnya dia principal man. Dia satu orang yang berpegang pada prinsip. Bila Allah buat mai ujian susah, dia tahan. Allah buat mai ujian senang, dia rebah. Allah kata rupa-rupanya selama ni kamu duk tunjuk kamu tahan, kamu duk tunjuk kamu kebal, rupa-rupanya itu sandiwara kamu di depan orang lain. Bila aku buat mai ujian dalam bentuk nikmat, kamu kalah. Maka pada ketika itu aku kenal orang-orang yang sadaku, orang-orang yang benar, yang betul, dia sign mati dengan Tuhan. Dan aku kenal satu pihak lagi, kaki sandiwara. Nak jadi satu orang yang jujur sangat susah. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang kenal orang-orang yang jujur dan benar. Muslimin dan muslimat ini rahmati Allah sekalian. Ujian Allah ni dia main lepas satu siri kepada satu siri, lepas satu episod kepada satu episod. Dia akan main satu tahap yang maksimum esok ni. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia kata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la taqumu sa'ah hatta yamurra ar-rajul biqabri ar-rajul fayaqul ya laitani makana, atau kama qala, hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Nabi kata akan sampai satu masa esok menjelang kiamat esok, satu orang berjalan, bila dia lintas kubur, terbit di mulut dia. Dia kata ya laitani makana. Dia kata ya Allah, ya Tuhanku, alangkah baik kalau sekiranya aku duduk di tempat ni. Dalam syarah hadis dia beritahu, dia kata manusia ni tak boleh tahan stres dengan ujian yang Allah bagi dekat dia. Dia tak boleh tahan stres dia, tension dia dengan ujian yang Allah bagi dekat dia. Dalam rumah dia sendiri dia diuji dengan bini dia. Dalam rumah dia sendiri dia diuji dengan kerenah anak-anak dia. Tapi rumah dia diuji dengan perangai jiran-jiran dia. Keluar di tempat kerja dia diuji dengan office mate dia. Di tempat kerja dia diuji dengan majikan dia. Dalam kampung dia, dalam negeri dia, macam-macam ujian domain lenyek kepala dia. Dia stres. Terlampau punya stres sampai bila dia lalu kawasan kubur,
tabit di mulut dia. Ya laitani makanah. Dia kata, ya Allah, ya Tuhanku, alangkah baiknya kalau aku ni dah tak hidup, aku dah mati, aku duduk tempat mereka yang dalam kubur ni. Senang aku tak payah lalui segala ujian yang aku tak boleh tanggung ni. Tuan-tuan, siapa kena, siapa tahu. Kita tak pernah kena uji, kita tak boleh nak gambar tu suasana tu. Tapi orang yang duk kena ujian demi ujian ini, dia tak boleh tahan, dia stres. Sampai satu tahap dia kata, ya Allah, kalau aku ni mati lagi senang daripada aku hidup ni. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dahsyat ujian-ujian yang mai kepada orang-orang yang tertentu ni. Jangan kata kita, Nabi SAW, manusia paling mulia di atas muka bumi, paling dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pun melalui siri-siri ujian. Siapa ingat kata Allah ada, sabar, dia tak dapat atas dunia, akhirat satu benda besar Allah duk tunggu nak bagi kat dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, akhirnya dalam sebuah hadis riwayat daripada Al-Miqdad bin Al-Aswad radhiyallahu anhu, kata dia, aimullah, Al-Miqdad kata, demi Allah, laqad sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku dengar sendiri Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi kata, innas sa'id laman junnibal fitan. Orang yang berbahagia ialah orang yang terhindar daripada fitnah. Bahagia, hidup sampai 70 tahun, tak pernah Allah test dia dengan ujian yang boleh bergoyang, tak pernah. Dia kira okey aja, sikit-sikit dia kena, sikit-sikit lagu tu aja. Allah tidak pilih dia untuk dikenakan ujian yang berat dalam hidup dia. Dia bahagia. Nabi ulang 3 kali. Nabi kata orang yang bahagia adalah orang yang semasa hidup dia terhindar daripada fitnah. Orang yang bahagia adalah orang yang dalam hidup dia terhindar daripada fitnah. Yang keempat, Nabi kata orang yang bahagia itu laman ubtuliya fasabara fawaha. Nabi kata, dan orang yang bahagia itu adalah orang yang apabila diuji, terbit di mulut dia, dia kata apa? Dia kata, alangkah baiknya ujian ini. Dalam bahasa kita hari ini kita kata apa? Ada hikmah apa yang Tuhan bagi kat saya ni. Siapa bila kena uji, itu yang keluar di mulut dia. Dia tak meracau-racau, dia tak cakap pelik-pelik, dia tak marah-marah, dia tak maki-maki hamun Tuhan. Sebaliknya dia kata apa? Alhamdulillah, Allah test macam ni, ada hikmah dia. Ini orang bahagia.